Okey, salam sejahtera. Jumpa lagi kali ini. Okey, semua dah ada ya. Alright. Cikgu orang tutup guys kamera cikgu ni, takut. Yelah, takut tak kuat ke internetnya, jadi cikgu tutup lah. Kalau ikut daripada minggu lepas, kita stop pada soalan 14. Jadi hari ini kita sambung soalan 15. Okey, hari ini kita sambung soalan 15. Okey, inilah soalan dia. Okey, soalan dia beritahu bahawa antara berikut yang manakah tidak menunjukkan transformasi. Okey, dalam banyak-banyak ni manakah yang tidak menunjukkan transformasi? Jawapannya adalah D. Sebab ni bentuk lain ni bentuk lain. Jadi dia bukan transformasi. Ni mungkin transformasi dia terbalik ke kan. Dia mungkin macam-macam gitu ke kan. Okey, D jawapannya bagus. Okey, nombor 16. Cari nilai X. Mulakan sekarang. Okey, cari nilai X. Memuaskan tu maksudnya adalah nak cari nilai X lah. Senang cerita nak cari nilai X lah. Macam nak cari nilai X. Macam tu je. Okey, dapat tak? Okey, mula-mula macam mana buat? Mula-mula kita akan buat X kuasa 4 sama dengan 3888. Disebabkan didarab, jadi kita bahagilah. Berapa dapat? 3888 bahagi 3, kita akan dapat 1296. Jadi X sama dengan punca kuasa 4. Cuba korang terai punca kuasa 4. Berapa korang dapat X? Punca kuasa 4. 129. Bukan. Punca kuasa 1296. Jawapannya adalah berapa dapat guys? Punca kuasa 4 lah. Kalkulator cikgu tak ada lah pula. Sekejap aku tengok sekejap. Kat mana ya punca kuasa? Punca kuasa 3. Sekejap kalkulator cikgu mana lah? 6 dapat 6 Sekejap, cuba cari kalkulator ni. Kalkulator baru cikgu tak biasa lah pula. Okay, jom kita kira. Punca kuasa. Okey, ni ada punca kuasa. Punca kuasa kita kat sini. Jadi 4. Punca kuasa. Ni. Baru betul. 1296. 6 lah. Okey. Safi betul 6. Okey, nice.
Okey, bagus bagus. Okey okey, boleh salin dulu. Okey, jom nampak melampau 17 pula. Okey, 17 diberitahu bahawa terdapat 40 orang murid di dalam sebuah kelas, diberi 24 orang daripada murid itu adalah perempuan. 24 perempuan dan 8 murid. Oh, 8 okey, 8 orang ni pengawas. Seorang murid periksa rawat daripada kelas. Apakah bakal mendapat seorang murid perempuan yang bukan pengawas? Okey. Soal bahagian dia guys. Perempuan kalau ikut ada 24. Jadi lelaki daripada 40 ada lagi 16. Okey, perempuan ni daripada sini ada pengawas. Okey, pengawas kat sini adalah 4 orang. 4 orang ni pengawas. Pengawas. Itu maksudnya. Okey, apakah mereka mendapat seorang murid perempuan yang bukan pengawas? Okey, bukan pengawas apa? 20 ni bukan pengawas. Okey. 20 tu bukan pengawas. Dia nak yang bukan pengawas, guys. Acu kira berapakah jawapannya? Okey, berapa dapat? So, dia nak apakah kebarangkalian mendapat seorang murid perempuan yang bukan pengawas? Okey, murid perempuan yang bukan pengawas 20 orang. Daripada semua sekali 40. Macam tu. 2/4. Kecilkan jadi 1/2. Tak ada pun 1/2. Tak ada pula ya. Ini baca lagi sekali. Terdapat 40 murid dalam satu kelas, diberi 24 orang murid, daripada murid itu adalah perempuan dan 8 orang daripada murid perempuan itu ialah pengawas. Seorang murid dipilih secara rawat daripada kelas itu, apakah bakal mendapat seorang murid perempuan yang bukan pengawas? So cerita pasal perempuan juga. Kalau macam tu bukan pengawas, 24 bagi 24. Kalau macam ni dapat apa ni? 20 bahagi 24. Kita akan dapat 5/6. Pelik soalannya ya. Cikgu. Dia bukan pengawas 8 orang, cikgu. Pengawas alah, aduh. Hai, terima kasih. Pakut pada ni pada cikgu. Pengawas 8 orang. Jadi sini adalah 16 lah kan? Bukan pengawas. Baru betul. Cuba kira. Jadi kalau ikut 16 baru betul kot. 16 bahagi dengan semua sekali 40 yang bukan pengawas. Baru dapat. Ada tak? Okey. Sip, baik dapat. Nice. Okey. Safi itulah. Tak perasan pula pengawas 8 kata 4 pula ya. Salah tengok. Tengok dah betul kot tulis lain.
Okey dah, remove ya. Okey, kita nak masuk soalan yang ke-19. Okey, jom tengok soalan 19. Dia beritahu apa ni? Dia beritahu kat sini adalah menunjukkan SRT ialah tangent. Okey, ni tangent. Okey, kalau disebut tangent dan ada jari, sini menunjukkan 90 darjah guys. Ni 90 darjah. Tu penting tu. Kalau dia bagi tangent dan ada jari. Jadi kalau 90 darjah kat sini, bermaksud bahawa dekat sini boleh cari guys. 90 tolak 52. Kita akan dapat 38. Dan kaki sama ya. Sebab apa? Sebab dia adalah kedua-duanya jari. Kaki dia samalah, ni jari juga. Jadi berapakah nilai X? Cikgu dah bagi tu jawapannya. Berapa? Cikgu buat 19 je. 18 belum buat. Tak apalah. Kita buat 19 dulu, nanti baru 18. Berapakah nilai X? Lepas ni baru buat 18. Cikgu tengok betul-betul. C 180, segitiga semua sekali ada 180. Tolak dengan 38, tolak dengan 38. Maka kita dapat 104. Betul lah C apanya. Okey, bagus. Tahniah. Okey, C tadi. Bukan D, C apanya 104. Betul tak C? Kita cek lagi. 180 tolak dengan 38, tolak 38. 104. Okey, kita masuk yang 18. Yang terlupa tadi nak kira. Okey, suruh bundakan kepada 3 angka bererti. Okey, mulakan guys. Okey, Safi kata B. Okey, 3 angka bererti. 3 angka bererti sini ya. 1, 2, 3. Sampai situ je. Jadi nak pindah pun tak boleh. Jadi sifar 0.52 sifar. Jawapan yang dekat adalah B. Betul, Safi. Okey, tahniah. Okey, seterusnya kita nak masuk soalan yang ke-20. Okey, antara berikut titik yang manakah tidak terletak pada garis 2x tambah y sama dengan 4? Okey. Yang ni korang boleh cuba jaya guys. Apa jawapan awak? Kira-kira. Okey, Safi, apa jawapannya saya rasa?
Okey, ada? Okey, tak ada tak apa, cikgu tunjukkan. Okey, mula-mula kita salin soalan dia. Okey, X tu cikgu biarkan bracket dia sebab kita nak cuba jaya guys. Okey, let's say katakanlah kita ambil yang A kan. Okey, A tu X-nya negatif 2, Y-nya 8. Okey, cuba korang kira dapat 4 tak? Dapat 4 tak? Empat kan? Dapatlah. Jadi A tu betul. Dia nak yang tidak betul. Jadi A ni betul tak nak lah. Okay, now jom kita masuk yang 2 pula, B. B tu negatif 1 dengan 5. Okay, korang dapat 4 tak? Tak dapat 4 Negatif 2 tambah 5, kita akan dapat negatif 3 je guys. Ni tak dapat. Ni tak sama. Okey, jawapannya adalah B. Betul. Okay, boleh so boleh salin. 20 soalan paper untuk ABC dah habis. Kita cuba nak masuk yang soalan kedua. Okey, soalan kedua. Jom kita buat Manakah soalan kedua kita? Okey ni. Okey, soalan kedua. Di sini dia bagi tahu bahawa bulatkan gandaan sepunya bagi 8, 12 dan 18. Dia nak 8, 12 dan 18. Okey, mana guys? Gandaan. Manakah yang ada ketiga-tiga ni? 8, sifir 12, sifir 18. Manakah yang ada kat sini guys? Dua, 1, 6, 7, 2. 2, 1, 6, 7. Betul. Okey, 7, 2 dengan 2, 1, 6 ni ada sifir ketiga-tiganya. Ya? Okey, bagus, bagus. Okey, kita move lagi. Okey, B dia kata adalah okey, diberi bahawa X ialah integer dan 1 lebih besar dari 1, lebih kecil dari 10. Okey, itu adalah X. Jadi kita punya X ni adalah 1. 1 tak nak ya. 1 tak nak. Dia start nombor 2 lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dia nak tak 10? 10 pun tak nak. Sebab lebih kecil dari 10. Jadi inilah X. Okey, itu X. Okey, P pula adalah nombor genap. P nombor genap daripada 1. Okey, kalau nombor genap daripada sini, nombor genapnya adalah 2, 4, 6, 8. Okey, ini ada nombor genap daripada yang depan tu. Q pula adalah nombor ganjil. Nombor ganjil adalah 3, 5, 7, 9. Okey, nombor ganjil. R nombor perdana. Nombor perdana apa guys? Nombor perdana adalah 2. Lagi? Apa lagi guys? 2, 5 5. Dan apa lagi guys? 7. Betul tak? 3 ada Jadi 2, 3, 5, 7.
Okey, nombor perdana. Okay, soalannya dia cakap adalah tentukan sama ada setiap kenyataan di ruang jawapan adalah benar ataupun palsu. Okey. Nombor 1 ni benar ke palsu? Set R ialah subset bagi set P. Jadi sebut R ni adalah sebahagian daripada P. Betul tak? Apa yang ada dalam R, semua ada dalam P. Semua yang dalam R adakah dalam P? Itulah maksudnya. Betul tak? Semua yang ada dalam R akan ada dalam P. Jawapannya adalah palsu. Okey, palsu. Okey, seterusnya yang dua. Apakah jawapan yang kedua? Jadi 2 automatik betul lah biasanya kan. Set Q ialah pelengkap bagi P. Mana P? Q ni pelengkap. Betul. Sebab dia adalah pelengkap sahaja. Okay, nice. Tahniah. Betul lah tu. Okay, kita nak buat yang berikutnya. Okay. Okay, nak final boci kita Okey, paper bucik. Okey, kat sini 2. Dekat sini kalau ikut 3 tambah 3, 3 tambah 3, 6. Dah selesai. 3 tambah 3, 6. Dah selesai. Okey, next. Seterusnya. Seterusnya kita buat yang B. Okey, tandakan right pada segitiga bersudut tegak dan pangkah jika bukan. Okey, manakah yang bersudut tegak? Tanda right guys. Nombor 1 ni nak right ke nak pangkah? Okey, macam mana nak tahu dia ni sudut tegak ke tak? Right angle ke tak? Ni. Macam mana nak tahu? Cuba check dia, betul tak dia? Guna trigonometri Theorem Pythagoras. Okey, nak buat Theorem Pythagoras. Okey, ingat tak? Ini A, ini B, ini C, kan? Jadi cuba kita check C, betul tak? C sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Pendek tambah pendek kan? Jadi cuba check, betul tak? 19 kuasa 2. Kita check kat sini. 19 kuasa 2 tambah dengan 21 kuasa 2, kita puncakan dia. Okey, dapat tak dengan 29 ni? Sama tak? Dapat berapa guys? Dapat tak guys? Sama tak? Cikgu dapat 28.31. Tak sama guys. Kalau tak sama maksudnya dia bukanlah sudut tegak 90. Jadi ni bukan sudut tegak lah. Dia bukan ya. Bukan ya. Jadi dia adalah kita pangkah dia.
Jadi biasanya kat sini betul lah kan. Kita check betul tak? Jadi kat sini kita cuba check betul ke tak. 20 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2 mesti kita nak sama dengan 29. Ini dapat tak guys? Cuba korang try kira. Dapat ke tak? 20 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. Korang pandai guna kalkulator tak ni? Korang pandai guna kalkulator tak? Dah tekan pula. Sorry kan, jangan salah tekan pula. 20 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. Apa dia tu data ni? 20 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. Dapat pun guys. Sama Okey, boleh? Okey, ni senang sangat macam ni guys. Kalau soalan macam ni keluar. Okey, kita nak masuk soalan nombor 23. Okey, 23. Okey, 23. Okey, di sini. Okey, now. Nyatakan bilangan bucu dan bilangan penjuru sebuah nanagon. Nanagon tu berapa guys? Siapa tahu nanagon tu berapa? Nano. Pernah tengok nano tak? 9. Betul, 9. Bagus. Jadi bilangan penjuru dia berapa? Bilangan penjuru dia. Macam nak buat? Dia ada formula dia. Siapa ingat formula dia? Okay, macam ni. Kalau tengok formula, korang kena lukis lah buat 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam tu. Lepas tu korang kena buat apa penjuru guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak guys. Jadi tak larat. Jadi korang kena guna ke formula. Formula dia apa? Siapa tahu formula dia? Formulanya N darab N tolak 3 bahagi 2. Siapa ingat formula ni? Cuba masukkan nilai dia. N kita 9 lah. 9 tu sisi dia kan. Okay, berapa dapat? 9 darab 9 tolak 3, 6. Bahagi dengan 2. 27. Maksudnya ada 27 penjuru. Bilangan penjuru, diagonal. Okey guys, boleh ke? Boleh faham ke? Number of diagonal. Okey, jadi formula ni korang kena ingatlah sikit sebab dia tak bagi. Dia tak bagi. Kesianlah sikit korang kan. Okey, boleh kan? Alhamdulillah. Okey, kita move lagi soalan yang berikut. Okey, kita bagi kawan sekejap salin. Salin ke salin dulu? Not not nota. Bagi ni adalah biar formula ataupun rumus. Okey, untuk penjuru. Penjuru ataupun diagonal. Okey, simpan elok. Tapi dalam buku tab pun ada. Dalam buku tab pun ada. Dah, salin dulu.
Okey, kita move lagi Kita move lagi soalan yang berikut. Okey, kat sini dia beritahu bahawa sudut peluaran sebuah poligon sekata ialah 36. Peluaran tu macam mana? Peluaran tu yang macam ni guys. Okey. Yang ni macam ni. Ni namanya sudut peluaran. Tapi ingat, jumlah sudut peluaran kalau kita tambah semua, dia akan jadi 360. Tak kisahlah bentuk macam mana pun, kita tambah sudut jumlah pengeluaran dia adalah 360. Okey, sama ada sekata tak sekata. Okey, sekarang dia beritahu bahawa sudut ini 36. Namakan poligon itu dan nyatakan jumlah sudut pedalaman dia. Okey, kita tengok sudut pedalaman dulu guys. Apa rasanya sudut pedalaman dia? Okey, kalau peluaran dia adalah 36, jadi korang rasa berapakah sudut pedalaman dia? Okey, cuba kira. Ni garis lurus guys. Garis lurus 180. Okey, jadi berapakah sudut dalaman dia? Mula sekarang. Dapat apa? Siapa kira tu? 180 tolak dengan 36. Kita dapat kat sini adalah 144. Okey, dapatlah. Tapi masalahnya dia nak jumlah. Maksudnya sini pun tambah 144, tambah 144. Jadi kita kena tahu dia punya sisi dulu berapa. Tak apa, kita tinggal dulu 144 kita nak darab dengan sisi dia. So sisi kena cari dulu. Dapat sisi kita namakan dia. Agak-agaknya berapa sisi ni guys? Berapa sisi ni? Kalau korang rasa-rasa lah berapa sisi ni yang kita lebat. Macam mana nak cari sisi dia? Menggunakan formula kita. Macam mana? So, caranya mudah sahaja. Kita bahagikan 360 dengan sudut luaran dia. Berapa dapat tu? Kita akan dapat 10 ya, 12 pula. 10, sorry. Jadi kat sini kita darab dengan 10 sisi. Jadi kita dapatlah jumlah sudutnya 1040. 440. Okey, apakah namanya? Untuk 10 sisi, siapa tahu namanya apa? Siapa tahu namanya? Nombor 10. 10 sisi guys. Bermula dengan huruf D. Siapa boleh teka D? Dekagon, betul. Dekagon.
Okey, next. Seterusnya. Okey, 24. 24 kata lengkapkan setiap berikut untuk membentuk pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar. Okey. Dia suruh lengkapkan ni. Oh, okey. So, berapakah yang dalam kotak ni? Kita besar ni supaya nampak sikit. Kita buat ini dulu. Okey guys. So, apakah jawapan dalam kotak ini? Dia sama tu. Ini 10, ini 5. Macam mana 5 nak jadi 10 tu guys? Nak darab dengan apa? Okey, betul, darab dengan 2. Dah, dapatlah 10. Tada! Senang je kan? Okey, ini pula. So, apa ni tolak tahu ya? Apa tolak apa dapat 8? Kalau indeks, bahagi tu tolak. Siapa tahu? Ini tolak ya. Contoh macam ni lah. Seolah-olah 3 tolak berapa dapat 8. Macam tu. Jadi kat sini tolak berapa dapat 8 ni guys. Tolak 11. 11. Tolak 11. Cuba try. Dapat tak 8? 3 tolak 11 dapat 8 tak? Dapat negatif 8. Bukan dapat 8. Jadi 11 salah. So, apa lagi? Siapa nak cuba lagi? Jadi kalau macam ni, korang letaklah sebagai X. Macam tu. Okey. Korang pindahkanlah 3 kat sebelah. Korang akan dapat 5. Betul tak? Jadi X sama dengan negatif 5. Di sini negatif 5 ni guys. Betul tak? Tolak negatif 5. Dapat tak 8? Dapatlah 8. Faham tak? Okey. Macam tu caranya. Okey, dah. Salin dulu guys. Okey, boleh? Okey, kita move lagi. Soalan yang berikutnya. Dia beritahu bahawa hitungkan diungkapkan dalam nombor tunggal. Oh, okey. Kalau nombor tunggal agak-agaknya ni ataupun nombor bulat lah masa darjah 6 dulu kan. So, apakah nombor dia guys? Korang boleh guna kalkulator ataupun korang boleh alihkan titik tu kepada 4 ke belakang. 4 ke kanan sebab dia positif. Kalau negatif ke kiri. So, berapa jawapannya? Berapa ke jawapannya? So, orang nampak 4 kan? Alih ke kanan 4 kali guys. 1, 2, 3, 4. Okey, yang kosong tu korang letak kosong.
Kita punya 3, 2, 4 sifar. Tada, dah siap. Okay, boleh faham Senang aja. InsyaAllah senang aja. Okay, kita move lagi guys. Kita mungkin buat dapat beberapa soalan lagi. Masa pun tak mengizinkan, ada 10 minit ya. Okey, nombor 2, lengkapkan pernyataan di ruang jawapan, beri jawapan dalam bentuk piawai. Bentuk piawai tu bentuk yang macam ni guys ni. Ni piawai namanya. Ni namanya bentuk piawai. Itu namanya bentuk piawai. Okey, so jadikan dia dalam bentuk piawai. Tapi dia nak kepada meter guys. Dia nak kepada meter. Cuba korang guna kalkulator. Nanometer. Nanometer. Jom tengok dia kalkulator sekejap kat mana nanometer terletak. Mana nano guys? Mana huruf N? Ada huruf N tak? Ni ke nombor 3 Nombor 3. Ikut. Okay, try 1.2 12.04. Okay, try nanometer. Okay, nampak tak jawapannya? 1.204. Guna kat sini ni nombor 3 je tu, N. Boleh. Bentuk piawai kena ada macam tu. Jadi sekarang ni kita dah tukar kepada meter. Jadi daripada nanometer, kita dah tukar kepada 1.204 darab 10 negatif 8 meter. Jadi nano ni dah buang dah. Boleh? Okey ke? Boleh? Jadi kita guna kalkulator je. Tak payahlah nak hafal-hafal sangat. Sebenarnya ada boleh hafal. Tapi banyak benda kita nak hafal. Kan? Banyak benda lagi kita nak hafal. Okey, boleh? Okey Kita move guys. Alright, jom. 25. Ni juga dah buat lah 25. Dah buat dah lah. Kita nak masuk yang C pula ya. Okey, menarik ni. Okey, kita masuk yang C. Tapi ada masa beberapa lagi lah guys. Kita buat satu je. Lepas tu dah lah. Okey. So, cuba korang permudahkan. Last one terakhir guys. Okey, permudahkan guys. Jadi jawapan termudah bukan nak sinilah X, suruh permudahkan. Maksudnya X masih lagi ada, tapi dalam bentuk yang paling mudah. Okey, mulakan sekarang guys. Jangan lupa korang kembang-kembangkan dulu yang patut dan sebagainya. Okey, mulakan guys. Dah siap? Bagi jawapan dia. Okey dah, jom.
Aku bantu sikit-sikit. 12x kuasa 2 tolak 9x tolak 20x tambah 15 tambah 9x. Okey. Dan kita permudahkan dia. Okey, mana yang ada x tu kita mudahkan dia. X, x dan x. Cikgu saya settlekan terus ya. 12x tak ada gang, kita biarkan. Kat sini cikgu dapat 20x tambah dengan 15 pun tak ada gang. Jadi inilah permudahkan yang kita boleh buat. Okey tak guys? Okey, korang salin dulu guys. Dapat. Ni soalan akhir kita guys.